Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang tugasan 3 iaitu House Inspection. Kumpulan kami terdiri daripada 5 iaitu saya, Nur Hidayah binti Burhanuddin, ahli kumpulan saya, Siti Fatimah binti E. Rahman, Nur Fitri Afika binti Yahimin, Nur Izzah Kamilia binti Muhammad Halil Akmal dan Siti Atira Nabila binti Halim. Yang seterusnya ialah Construction Industry Standard iaitu CIS 7. CIS 7 juga dikenali sebagai sistem penilaian kualiti dalam pembinaan. Ia juga merupakan sistem atau kaedah untuk mengukur dan menilai kualiti kemahiran kerja. Objektif CIS 7 ini adalah untuk menjadi penanda aras kualiti kemahiran kerja industri pembinaan, juga menentukan satu sistem penilaian terhadap kualiti kemahiran kerja pembinaan, mentaksir dan menilai kemahiran kerja sesebuah projek pembinaan mengikut standard yang diperakui, dan juga untuk digunakan sebagai kriteria pentaksiran prestasi kontraktor berdasarkan kualiti kemahiran kerja, dan akhir sekali ialah untuk menyusun dan menghimpun data bagi analisa statistik. Seterusnya adalah Akta 599 iaitu Akta Perlindungan Pengguna 1999. Akta ini merupakan suatu akta bagi mengadakan peruntukan untuk perlindungan pengguna, penubuhan masjid, penasihat pengguna negara dan tribunal tuntutan pengguna serta bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Objektif Akta 599 adalah bertanggungjawab tentang hal ehwal perlindungan pengguna melalui penyemakan dan cadangan undang-undang dan dasar-dasar baru untuk melindungi pengguna, menerima aduan pengguna dan menjadi urus setia kepada Majlis Penasihat Pengguna Negara MPPN. Seterusnya, jadual H digunakan untuk penjualan dan pembelian tempat tinggal perumahan di bangunan yang dibahagikan dalam bentuk petak bangunan. Dengan kata lain, jadual H digunakan untuk jualan hartanah bersifat kondominium untuk bangunan dipecah bahagi seperti flat dan pangsapuri. Seterusnya ialah klausa berkaitan kecacatan bangunan, iaitu klausa 26 dalam tempoh liability bangunan. Sebarang kecacatan yang menjadi ketara kepada pembeli dalam tempoh 18 bulan selepas dari penyerahan kunci hendaklah diperbaiki oleh penjual menggunakan kos sendiri dalam tempoh 30 hari daripada penerima notis bertulis mengenainya. Jika pihak pemaju enggan membayar Liquidated Ascertained Damages iaitu LAD, pembeli boleh mengambil tindakan undang-undang seperti mengfailkan tindakan sivil di mahkamah dan mengfailkan tuntutan di Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang peranan Tribunal KPKT. Terdapat dua jenis Tribunal KPKT iaitu Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah dan Tribunal Pengurusan Strata. Bagi Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah, peranan tribunal adalah untuk menyelesaikan pertikaian mengenai perumahan antara pembeli dan pemaju perumahan. Ia juga adalah untuk menentukan tuntutan dan pertikaian yang timbul daripada perjanjian jual beli antara pembeli rumah dan pemaju perumahan yang berlesen. Terdapat dua jenis tuntutan yang boleh dilakukan iaitu tuntutan bukan teknikal bagi kelewatan penyerahan milikan kosong dan tuntutan teknikal yang disebabkan oleh kecacatan mutu kerja atau bahan-bahan yang digunakan yang tidak dinyatakan seperti dalam perjanjian. Tuntutan yang boleh dilakukan adalah tidak melebihi RM50,000 dan aduan akan diberi maklum balas sekurang-kurangnya dalam tempoh 14 hari bekerja. Bagi Tribunal Pengurusan Strata pula, peranan tribunal adalah untuk menyelesaikan pertikaian mengenai isu-isu pengurusan strata. Pihak yang berhak mengemukakan tuntutan adalah pemaju, pembeli, badan pengurusan bersama, perbadan pengurusan dan ejen pengurusan. Tuntutan yang boleh dilakukan adalah tidak melebihi RM250,000 dan tribunal akan mendengar dan menentukan apa-apa tuntutan yang diperuntukkan dalam bahagian 1 jadual keempat Akta 757. Berikut merupakan pelan rumah yang telah kami kaji. Kecacatan rumah yang pertama sekali ialah disebabkan oleh internal finish iaitu crack paint. Ia terdiri daripada defect group iaitu finishing. Yang seterusnya ialah dented wall. Ia terdiri daripada kumpulan cracks and damage. Kecacatan yang seterusnya ialah crack wall. Ia terdiri daripada kumpulan cracks and damage. Yang seterusnya ialah crack shielding. Ia juga merupakan dalam kumpulan crack and damage. Kecacatan yang seterusnya ialah pale wallpaper. Ia terdiri daripada kumpulan element and evenness iaitu surface of wallpaper should be even. Bagi pemeriksaan rumah, pada bahagian ruang tamu terdapat kesan cat atau mortar pada lantai yang jatuh dalam grup finishing yang telah melanggar no construction stain marks.
Bagi pada bahagian dapur pula, terdapat kesan cat pada dinding yang jatuh dalam group finishing yang telah melanggar no stain marks and visible damages or defects. Begitu juga pada bilik tidur yang terdapat kesan cat pada dinding, ia juga jatuh dalam kategori finishing yang telah melanggar no stain marks and visible damages. Seterusnya adalah pada bahagian dapur, terdapat kesan simen pada skirting lantai yang jatuh dalam kategori finishing, ia juga telah melanggar no construction stain marks. Dan akhir sekali adalah pada kawasan dapur, terdapat kesan simen antara jubin, ia jatuh dalam group finishing yang telah melanggar no stain marks or visible damages or defects. Kecacatan rumah yang seterusnya ialah di bahagian tandas. Gambar 12 menunjukkan cat dinding menggelupas. Gambar 13 menunjukkan cat tidak sekata. Gambar 14 pula menunjukkan permukaan dinding yang tidak sekata. Gambar 15 menunjukkan kesan retak pada dinding dan gambar 16 pula di bahagian bilik tidur cat dinding menggelupas. Defek 17 hingga defek 21 ialah defek yang terdapat pada bilik tidur pada sebuah rumah. Jadi, defect group adalah di antara finishing melanggari finishing surface should be smooth finish hinggalah finishing melanggari no stain marks and visible damages or defects. Jadi, 17 ialah wall corners are not smooth, 18 dented surface, 19 paint stain on surface of dinding, 20 damage on floor skirting pada dinding, 21 juga nail marks on floor skirting pada dinding. Untuk defect 22 hingga 25 lebih menyentuh kepada finishing melanggari no stains mark and visible damages or defect. 22 paint stain on plugged surface, 23 kerosakan atau kemat pada pintu, 24 uneven paint pada dinding, 25 cement stains on skirting pada dinding.